Geng. Subscribe, like, komen dan share. Hantar khabar ampaan tu. Okey geng. Kita tengok yang pasal Anwar Ibrahim nak bertanding dekat Tambun. Peja dah. Peja dah tak boleh menyawa dah. 60% orang Melayu duduk dekat pengundi-pengundi Melayu dekat Tambun. 40% Melayu, Cina dan India 40%. 60% adalah Melayu dekat Tambun. Jadi aku tengok satu video. Ini rakyat yang di bawah kerja security di Tambun depa tu. Dan depa tanya, macam mana Anwar Ibrahim sekarang dia nak bertanding PRU 14 dekat Tambun. Jadi atas bacaan rakyat-rakyat yang di bawah ni, Anwar Ibrahim akan menang. Anwar Ibrahim akan menang. Sebab apa? Sebab di Tambun, parti politik, parti Melayu saja ada 3 ataupun 4. Parti UMNO, Perikatan Nasional, tak tahulah, PAS ke, mereka bertembung ke, kita pun tak tahu. Dan GTA, dan apa dia lagi. Parti-parti ni ataupun bebas. Jadi, undi untuk orang Melayu akan pecah 4. Undi Melayu akan pecah 4. Dan untuk Parti Keadilan Rakyat, untuk Parti Pakatan Harapan, dia parti pelbagai kaum dan majoriti Cina dan India akan sokong Pakatan Harapan. So, Anwar Ibrahim dia dah boleh dapat 40%. Malah Anwar Ibrahim hanya memerlukan 5 ke 10% saja undi Melayu. Dan untuk Tambun, Pak Mustafa Mansur, dia dah pindah pergi duduk Tambun. Dia dah setahun dah dan dia buat kerja dekat belah Tambun. Dan insyaAllah dia akan menarik minat orang-orang Melayu supaya menyokong Pakatan Harapan. Dan walaupun 60% orang Melayu undi Melayu, tapi berpecah 3 parti ataupun 4 parti yang bertanding dekat Tambun. So 60% bahagi dengan 4 akan dapat seorang berapa belah persen saja. Akan berebut, mungkin ada yang dapat 20%, ada yang dapat 10%. Tapi Anwar Ibrahim untuk undi Cina dan India, Anwar Ibrahim dah boleh dapat 40%. Dan tambah dengan undi Melayu 10% ataupun 5% je, dah boleh dapat 45%. Dan Anwar Ibrahim senang sangat untuk menang. Dan rakyat Tambun, mereka seronok gila punya. Mereka seronok gila-gila punya. Anwar Ibrahim mengumumkan bertanding di Tambun dan di Perak. Kita boleh tengok first permulaan Anwar Ibrahim selepas dipecat. Anwar Ibrahim hanya bertanding dekat Penang, kan? Carat Tok Kun, apa nama parlimen. Hanya 1 kerusi saja, kerusi Anwar Ibrahim dekat Penang. 2008 Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat dapat pegang Penang dan dapat pegang Selangor. Dan setelah itu Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan menang dekat Negeri Sembilan. Dan Anwar Ibrahim bertanding dekat Port Dickson dan dekat Port Dickson dapat menjadikan kubu kuat Pakatan Harapan. Dan untuk akan datang, insya-Allah akan dikekalkan kerajaan negeri dan kerusi paling dan kemenangan dekat Negeri Sembilan paling banyak sekali. So sekarang ni bila dah 3 negeri dah kukuh, sebab tu Anwar Ibrahim dia buat langkah yang bijak. Dia melangkah masuk ke negeri Perak pula supaya di negeri Perak Pakatan Harapan dapat pegang balik. Sebab Pakatan Harapan untuk 2018, Pakatan Harapan menang dekat Perak tau. Atas pengkhianatan itu yang Pakatan Harapan jatuh kepada Bersatu dan juga jatuh kepada BN. Atas pengkhianatan dan orang BN jatuhkan juga menteri besar daripada Bersatu dan naiklah menteri besar daripada BN. So itulah langkah yang sepatutnya kita buat supaya pimpinan kita, tokoh politik kita nombor 1 di dalam gabungan kita, orang kuat, perlu melangkah masuk satu negeri ke satu negeri supaya dapat mewujudkan pengaruh yang besar. Seperti mana bila Anwar Ibrahim umumkan akan bertanding di Perak. Memang gila kan. Memang luar biasa kan. Orang Perak Tambun. Tambun bukan pendalaman. Tambun bukan macam Lumut. Tambun bukan macam Kok Bla Bla.
cakap jering ke kok bla bla, Teluk Intan ke apa tak. Tambun ni dekat Bandaraya Ipoh. Jadi the love food of the Tambun. Siapa nak pergi mandi boleh pergi mandi. Mungkin lepas ni Anwar Ibrahim akan buat okey, siapa nak pergi mandi masuk free. Kan? Jadi kita boleh nilai sendiri kan. Inilah langkah-langkah strategik untuk politik dalam Malaysia dan politik Pakatan Harapan. Dan sangat-sangat cun dan rakyat Perak sangat-sangat luar biasa. Cuba tengoklah. Buat macam jelajah Pakatan Harapan dekat Parit Buntak lah baru ni. Orang punya mai berderau. Orang Perak mai turun. Sebab Anwar Ibrahim mai. Pakak-pakak penuh himpun. Jadi memang luar biasa. Aku tengok video tu, wow, luar biasa, beribu orang turun. Dan dalam masa minggu depan tu buat dekat Ipoh pula. Yang Anwar Ibrahim umumkan dia akan bertanding dekat politik Perak pula. 3,000 orang lebih, hampir dekat 4,000 orang turun dekat dewan tu. Sebab dewan tu boleh masuk kira macam 3,000 orang je. Hang boleh tengok padat di luar dewan, di dalam dewan padat. Jadi luar biasa untuk politik di Perak ni, luar biasa. Dan nanti kan kita akan buat perubahan yang luar biasa. Okey? Fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak GTA. Kita perlu reform sistem di dalam kerajaan. Ni sistem dah tua, sistem lama. Tahun 80-an, tahun 80-an, 70-an, 50-an diwujudkan sistem tu. Sistem tu dah tak boleh pakai kan. Handphone kita duk pakai hak yang duk tarik area tu, kita dah tak pakai kan. Kita pakai WhatsApp kan, kita pakai handphone sekarang pun sistem macam di dalam handphone tu pun perlu update. Sistem tu pun perlu update. WhatsApp kita kena update, Facebook kita kena update. Begitulah sistem di dalam kerajaan Malaysia. Perlu update untuk buat perubahan, untuk nak buat penjimbatan data, untuk nak buat penjimbatan internet. Jadi kena ingat geng, tak ada siapa orang selama 22 bulan PH pemerintah yang menderita, yang susah tu hanya orang UMNO. Hanya 3 juta orang UMNO dan mereka tak dapat income, projek tak masuk, ketua bahagian duit tak masuk, segala mak nenek duit kena beku. Dan yang pelbagai fitnah-fitnah yang dimainkan tu oleh orang PAS, oleh orang UMNO. Mereka memainkan isu agama, mereka memainkan isu bangsa. Sedangkan tak ada masalah pun sampai hari ni. Jika benar kata-kata mereka, kenapa tak ada pun ahli-ahli parlimen daripada DAP ke tak naik yang macam dijatuhi hukuman di mahkamah? Kenapa sewaktu 31 bulan PAS ada dalam kerajaan, mereka kata parti DAP parti komunis kan? Kenapa mereka tak haramkan parti DAP? Kenapa yang mereka duk kata parti merasuah-perasuah, kenapa mereka tak tuduh seorang pun? Fikir geng. Kenapa mereka hanya beromong-omong kosong, membakar orang Melayu supaya dapat membenci. Sedangkan orang yang dapat terpengaruh dengan pembakaran mereka tu, pimpinan mereka mudah dipergunakan seperti UMNO dan PAS. Mereka membakarkan isu agama, mereka membakarkan isu bangsa supaya orang Melayu, macam orang Islam dapat membakar, dapat marah, dapat macam emosi. Sedangkan isu tu tak berlaku pun. Sedangkan yang resis yang memainkan isu tu adalah lebay di atas kepala, yang tak menunjukkan imej-imej Islam, malah menjatuhkan imej-imej Islam. Sampai bila kan kita nak diperbodohkan orang-orang yang seperti lebay di atas kepala, songkok di atas kepala, di belakang dia sakau. Haji Hadi jadi duta khas bertaraf menteri. Apakah kebaikan keuntungan yang dia bagi kepada 30 juta rakyat Malaysia? Dia dapat kedudukan duta khas bertaraf menteri hanya semata-mata agihan kuasa. Dan hari ini dia dah keluarkan kenyataan kata dialah kingmaker, punca percaturan jatuhnya Pakatan Harapan 22 bulan. Jadi pengkhianat perlu tok buang. Punca Haji Hadi lah ekonomi kita,
pelabur lari punca Haji Hadi lah huru-hara satu Malaysia, huru-hara politik Malaysia dan memberi bebanan kepada Yang di-Pertua Agong. Fikirlah geng, kita tak perlu angkat orang-orang yang memainkan isu agama, isu-isu bangsa, sedangkan negara kita memang negara agama persekutuan adalah agama Islam. Warga negara wajib diutamakan dan orang-orang sakau, orang-orang pefitnah, orang-orang yang resis jangan ada di dalam Malaysia. Sebab Malaysia negara kita pelbagai kaum. Kalau Hadi ada di dalam kabinet, Hadi ada di dalam kerajaan, of course dia akan utamakan dan dia akan jauhkan bangsa-bangsa lain. Dia akan kafirkan, dia akan hina bangsa-bangsa lain. Sedangkan Rasulullah pun memberi layanan yang baik kepada orang-orang yang bukan Islam di zaman Rasulullah. Dan Tok Guru Haji Tok Guru arwah Tok Guru Nik Aziz pun dah pesan Islam sampai ke negara China dahulu. Belum sampai ke bumi tanah Melayu, sampai ke China dulu. Kita perlu tunjukkan imej yang terbaik supaya kita dapat dakwah Cina-Cina ni supaya minat kepada Islam. Bukan kita mengkafirkan, kita menghina mereka, lagi mereka tak berminatlah dengan agama Islam. Apabila kita dapat tunjuk imej-imej yang baik kepada orang-orang Cina, orang-orang bukan Islam, orang-orang bukan Islam akan berminat dengan Islam. Tapi dengan cara lebay, cara patipas, jangan ingat orang-orang bukan Islam akan mendekati Islam. Fikir-fikirkan geng. Tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak GTA. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum. Beritahu ke mak ampak antok ang. Okay.